Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Selamat pagi. Dengar suara cikgu Skrin boleh nampak? Skrin boleh nampak? Tadi boleh nampak? Boleh. Boleh, okey. Lama tak jumpa Pak STEM 1, Pak STEM 2. Cikgu mana? Cikgu mana? Background ada, muka cikgu tak ada. Tak ada. Hari ni tak ada. Dengar suara je cukup. Alright. Sekarang pun dah 9:06 minit. So cikgu rasa cikgu start lah untuk tidak membuang masa 1 jam. Okay, so kita sambung bab 6 kita hukum linear. So basically semua benda, maksudnya asas-asas untuk dalam tajuk ni semua kita dah habislah belajar. So 6.3 ni last kali ni adalah aplikasi. Aplikasi ni nak apply apa yang kita belajar ni dalam soalan. Itu je lah. Okay. Dan soalan dia biasanya dia akan melibatkan, kalau tengok bentuk soalan tu dia macam real life situation lah. Kalau tengok sebelum ni, ini buku teks muka surat 166 Buku teks muka surat 166. Kalau siapa ada buku teks boleh buka. So kita nak buat contoh 9 hari ni. Contoh 9 ni dia sebut pasal satu eksperimen dijalankan untuk mengetahui kesan tumbesaran bagi sejenis tumbuhan bla 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 bla. So nampak cara dia tulis soalan tu pun bentuk real life situation. So ini adalah soalan application. Tapi sebenarnya step dia sama je macam kita buat yang contoh-contoh sebelum ni. Contoh 7, contoh 8. Okay, sebelum ni contoh tu dia pakai XY macam tu je. Dia tak sebutlah pasal tumbuhan ke, pasal kepekatan hormon ke. Okay. So ini step sama, cuma soalan berbentuk aplikasi. So ayat-ayat dia tu ayat real life situation, itu sahaja. So apa yang kita belajar sebelum ni, recap balik. Step dia mudah je. Pertama sekali mesti tukarkan persamaan. Kalau ada dia bagi persamaan mesti ada lah. Dalam soalan itu mesti akan ada dia bagi persamaan. So persamaan tu biasanya adalah persamaan yang bukan linear. Okay, yang tak linear. So awak perlu tukar dia menjadi persamaan linear. So inilah yang kita pakai hukum linear. Apa hukum linear kata? Mesti kita kena buat dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. So itu step pertama, mesti tukar persamaan tak linear kepada linear. So biasanya yang kedua, sebab biasa soalan ni dia akan muncul dekat bahagian 10 markah macam tu. So memang biasanya tak larilah format dia, awak akan kena lukis graf. Okay, kena plot. So sebelum awak plot, mesti bina jadual. Okay, bina jadual yang baru. Biasanya dia akan bagi satu jadual dekat atas ni. So awak kena bina satu jadual yang baru sebab jadual yang asal adalah jadual untuk persamaan tak linear. Okay. So jadual baru awak kena tulis ataupun bina jadual berdasarkan persamaan linear yang awak dah tukar ni. Awak akan bina jadual yang baru. Jadual plotting dia lah. Kemudian barulah awak akan plotkan dia. Awak plotkan dia. Lepas tu barulah awak cari benda-benda seperti, lepas plot ni biasa dia akan suruh lukis garis lurus penyuaian terbaik. Okay, dia suruh plot titik-titik. Lepas tu buat best fit line. Okay. Ataupun garis lurus penyuaian terbaik. Lepas tu barulah awak tentukan pintasan Y besar dengan kecerunan. Lepas tu barulah awak jawab soalan-soalan yang dia minta nak cari nilai apa. Okey, so kita tengok contoh 9 terus.
Satu eksperimen dijalankan untuk mengetahui kesan tumbesaran bagi sejenis tumbuhan terhadap kepekatan suatu hormon. So awak janganlah takut tengok benda-benda ni. Tengok macam soalan ni nampak macam panjang. Ada R, ada K, ada P, tak apa. Bacaan nilai daripada eksperimen tersebut telah dicatatkan dalam jadual. Okay. So kepekatan hormon tu dia notekan dengan huruf K besar. Okay. Lepas tu bawah ni peratus tumbesaran tumbuhan dia notekan dengan P besar. Okay. Lepas tu dia dah bagi persamaan. Okay. Dalam soalan dia kata tumbesaran tumbuhan itu dan kepekatan hormon dihubungkan oleh persamaan ini. So awak tak perlu pening-pening nak buat persamaan lagi, dia dah bagi. Ni yang dia bagi, yang cikgu highlight kuning ni. So sini obvious sangat dia bukan persamaan linear sebab ada K kuasa 2. Kemudian tengok soalan dia. Soalan A, dia nak suruh awak plot graph. Okay. Dia nak suruh awak plot graph. Bermaksud kalau dekat cikgu listkan ni step nombor berapa ni? Step nombor 3. Dia nak suruh awak plot graph. Okay, soalan ni lompat terus, dia suruh plot. So, awak kena ingat, awak tak boleh terus nak plot je. Mesti lalu dulu step yang pertama, step yang kedua. So, step yang pertama, awak perlu tukar dulu persamaan tak linear ni kena jadi persamaan linear. So, kena buat dulu. Step pertama dan step kedua kena buat dulu, baru boleh plot. Sebab plot ni duduk dekat step yang ketiga. Okey. Lepas tu inilah masalah yang selalu terjadi. Cikgu macam mana nak tukar persamaan tak linear ni kepada persamaan linear? Tak tahu. So cikgu dah pesan hari tu, dia mesti ada bagi clue. Clue dia ialah yang ini. Plot graf P tolak 180 per K melawan K. Bermaksud, nak cari tempat kosong nak conteng. Kalau ada buku teks dengan awak bagus ya. Sebab awak boleh tengok buku teks sambil-sambil cikgu explain dekat ruang kosong ni. Dia suruh plot graf P minus 180 over K melawan K. So apa yang dia sebut mula-mula ni mesti paksi yang vertikal. Apa yang dia sebut kemudian ni mesti paksi yang horizontal, paksi X. Bermaksud bila kita nak lukis nanti, sini mesti K. Sini mesti P tolak 180 per K. Macam tu. Okay, ini adalah paksi yang vertikal, ini adalah paksi yang horizontal. Yang mana dia sebut dulu ni adalah yang vertikal, paksi Y. Yang mana dia sebut kemudian adalah yang horizontal, paksi X. So itulah clue dia. Jadi awak nak kena ubah benda ni, nak jadikan dalam bentuk linear, Y sama dengan MX tambah C. Ini adalah bentuk persamaan linear di mana Y dia ni awak dah tahu dia mesti P tolak 180 per K. M tak tahu lagi lah, C tak tahu lagi, tapi X tu mesti awak dah tahu. Okay, M cikgu biarkan sini M. X tu dia mesti K. Okay, X tu mesti K, kemudian C kita tak tahu lagi. Okay. So itu cara yang pertama. Macam mana awak nak tengok, macam mana awak nak tukar daripada tak linear kepada linear. Mesti tengok apa yang dia minta. Satu di sini, satu di sini. Okay. So kita tengok cara sebenar macam mana nak tukar. Persamaan asal yang dibagi dekat awak. Kalau ada apa-apa masalah tolong shout Tak faham ke, laju sangat ke, slow sangat ke, kan tertidur pula. Okey, yang dia bagi dekat kita P sama dengan 180
tambah RK. Ni dalam soalan ni. RK tolak SK kuasa 2. SK kuasa 2. Di mana dia kata R kecil dengan S kecil ni adalah pemalar. Okey, sebab K besar dengan P besar ni dia adalah pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Sebab tu dia ada dekat sini. Dia ada dekat part C ni. Okey. Dekat part C X, part C Y ni ada P, ada K. Sebab dua-dua ni adalah pemboleh ubah. R kecil dengan S kecil tu adalah pemalar. So kita tengoklah macam mana kita nak ubah supaya sebelah kiri ni, supaya part C Y ni boleh ada 180. P dah ada dah sebelah kiri ni. P dah ada. Kita belum ada 180, kita belum ada K. So macam mana kita nak buat? Kita rearrange lah. Mula-mula sekali kita bawa dulu 180 ni. So kita akan buat P minus 180. So kita akan tinggalkan di sebelah kanan ada RK minus SK squared. Okay, lepas tu tak settle lagi sebab sebelah kiri kita nak P minus 180 over K. Bermaksud sebelah kiri ni kita kena bahagi dengan K besar. Sebelah kanan pun kena bahagi dengan K besar. Kan cikgu kata mesti berlaku adil sebab ini adalah persamaan. Jadi sebelah kiri kita akan dapatlah P tolak 180 per K. Sebelah sini jangan lupa dia dua benda. RK bahagi K, kita akan dapat R. Okay, K dengan K ni dia akan cancel out. And minus SK squared bahagi dengan K, so atas ada K squared, bawah ada K kuasa 1, dia akan tinggal SK. Lepas tu kita susunlah, tengok dah sama tak bentuk Y sama dengan MS tambah C. Ni betul dah Y ni yang dia minta ni sebelah kiri. Okay, sebelah kiri dia minta. Ya? Sorry? Kenapa K kat kiri tak hilang? Sorry, kat mana ni? Kuat sikit. K kat kiri. Belah kiri. Kuasa 2 kenapa dia tak hilang? Yang kiri. Kiri sebelah kiri. 180. Okey, P tolak 180 bahagi K. Kenapa dia tak hilang? Kiri kenapa tak hilang? Macam mana dia nak hilang? Kita asalnya kita ada P tolak 100 sini. Asalnya kita ada P tolak 180 sama dengan yang biru saja. RK tolak SK kuasa 2. So kita nak wujudkan baru yang letak. Tak jelas lah, sorry, tak jelas awak tanya apa. Benda cakap tu. Sorry. Tak dengar ni. Cikgu macam tak dengar. Maksud cikgu tak dengar. Siapa yang tanya tadi tu Cikgu tak dengar dengan jelas soalan tu. Kal yang tanya. Oh, Kal yang tanya. Cuba type. Okay, basically macam ni lah, yang asalnya kita ada yang biru ni je, P tolak 180 sama dengan RK tolak SK kuasa 2. Tapi sebab soalan minta, dia suruh kita lukiskan graf P tolak 180 per K. So K ni kita belum ada lagi. So itu cikgu tambah yang hijau tu. Okay, nak wujudkan K dekat sebelah kiri tu kita perlu bahagi K lah. So bila kita bahagi K sebelah kiri, sebelah kanan pun kita kena bahagi dengan K. So end up sebelah kiri ni kita dapatlah P tolak 180 per K. Lepas tu yang sini ni, yang belah kanan ni dia basically dia macam ni lah. RK per K minus SK squared over K. Macam tu. So K sini dengan K sini cancel, tinggal R. Sini K squared, bawah ada K1, so cancel 1 lah. Tinggal 1 je. So bawah ni hilang. So tinggal R minus SK. So ini adalah Y sebenarnya. Pak C, Y kita. Okay, apa yang dia minta tadi kan?
P minus 180 over K. Ni paksi Y. Kemudian kita susun sikit lah. Ini kan kita punya X tadi. Ini kita punya X sebenarnya. So kita susun dia sikit, kita tukar dia jadi macam ni. Yang ini kita jadikan dia P tolak 180 per K. Kita letak ni MX ni, yang ni sama dengan negatif S kecil lepas tu K besar tambah R. So ini adalah Y besar. Yang ni Y besar. Ini negatif S tu adalah M. And then K tu adalah X besar. And then R ni sebenarnya adalah kita punya C ataupun pintasan. Boleh tak? Ada soalan tak so far? Boleh faham tak step ni? Boleh. Boleh, okey. Kalau tak boleh cakap Okey, so inilah yang kita dapat. Kita tukarkan dia menjadi persamaan linear. So itu adalah step yang pertama. Step pertama. Kita tukar daripada tak linear kepada linear. Lepas tu baru kita boleh masuk step yang kedua. Step yang kedua adalah kita perlu bina jadual. Jadual yang baru berdasarkan persamaan yang kita baru dapat tadi. Okey. So ikut yang kita dapat, kalau ikut yang dia bagi K dengan P. Okay, dia bagi nilai K and the corresponding P. So bila kita, ini tak linear. So bila kita tukar kepada linear, kita kena buat jadual baru. Maksudnya kena bina yang barulah. So ikut yang kita nak plot nanti ni. Kan dia suruh plot P tolak 180 per K. Maksudnya kita kena isilah kat sini. P tolak 108, biasanya ni duduk kat bawah. Madam dia. Okay, biasanya atas ni kita akan buat yang horizontal ataupun paksi X lah, kita panggil paksi X. Bawah ni baru paksi Y. So dekat atas ni kita kena buat nilai-nilai K. Atas ni adalah K. Bawah ni adalah P tolak 180 per dengan K. So sini K, maksudnya kita boleh follow ikut yang atas lah sebab dia minta K. Ni memang dia dah bagi K. Nampak So kita ambil balik je lah. Kalau K1 berapa P tolak 180 per K. Macam tu. Okay, sini dia bagi K dengan P. Kalau K1, P 181. Tapi dalam jadual baru kita nak kalau K1 berapa nilai P tolak 180 per K. Macam tu. Sekejap ada bunyi notification apa tadi ya. Okay, tak ada apa-apa. So awak boleh tengok buku teks. Tapi sambil-sambil tu kita buatlah sama-sama. Kita ada nilai K dengan P tolak 180 per K. Okay, so K ni kita follow dia 1. Jadi macam mana awak nak kira P tolak 180 per K? Tengok dalam jadual dia. Dalam soalan dia bagi kalau K ni 1, dia bagi P tu adalah 181 kan? Dalam soalan dia bagi P tu adalah 181. So awak kena buat 181 tolak 180 bahagi K. Bahagi K pula. K ni 1 lah, bahagi 1.
That's why dalam penyelesaian dia kalau awak nampak, dia buat 181 tolak 180 dapat 1 lah. 1 bahagi 1 dapat 1. Sebab tu penyelesaian dia awak nampak dia buat 1.00. Ini jalan kira ni tak payahlah. Ini awak buat je dalam calculator. Okay, cikgu tunjuk je. So next value dia adalah K tu sama dengan 3. Maksudnya di sini dalam jadual asal dia bagi kalau K tu 3, P-nya adalah 179.7. Tengok buku teks Yang awak balik tak buku teks semua ni? So dia bagi so P tu adalah 179.7 tolak dengan 180 ikut rumus dia ni lah. Bahagi dengan K. K tu adalah 3. Itu yang dalam buku teks tu dia dapat jawapan negatif 0.10. Okay, kemudian apa jadi kalau nilai dia K tu adalah 4. Dalam jadual asal dia kata kalau K 4, P tu adalah 178. Maksudnya sini awak akan buat 178 tolak 180 bahagi K. K tu adalah 4. Itu cara awak bina jadual. Jadual yang baru. So awak akan dapat negatif 0.50. Cukuplah bunda kepada 2 tempat perpuluhan. Okay, 2 lagi tu cikgu tak payah tunjuk lah. Tak payah tunjuk semua Okay. So bila awak dah bina jadual yang baru, maksudnya step kedua ni dah selesai lah. Step pertama sudah tukar persamaan letak linear kepada linear, kemudian dah buat jadual, baru kita boleh plot. So plot ni pun tengok juga, kalau dia dah bagi skala, kita kena follow. Kalau dia tak bagi, kita boleh menggunakan kebijaksanaan kita lah. So yang ni tak boleh lah, dia sudah mention dah 2 cm kepada 2 unit pada paksi X, 2 cm kepada 1 unit pada paksi Y. Seterusnya lukis garis lurus penyuaian terbaik. So dalam ni kita tengok je lah solution dia. Siapa yang rajin boleh cuba buat balik. Okay, buat balik dalam kertas graf masing-masing. So tengok skala dia kena follow. Kalau dia kata tadi paksi X tu 2 unit, 2 cm kepada 2 unit, awak kena ukur betul-betul lah. So 2 cm mesti 2 unit, 4 unit, 6 unit and so on. Lepas tu paksi Y pun paksi Y dia suruh guna 2 cm kepada 1 unit. That means awak ukur 2 cm awak dapat 1 unit. Ukur lagi 2 cm tambah lagi 1 unit. Macam tu. Lepas tu plot je lah. Plot macam biasa. Yang ni cikgu tak perlu highlight lah. Highlight sangat. Lepas tu garis lurus penyuaian terbaik, pastikan awak cuba menyentuh sebanyak mungkin titik yang boleh. Okay, titik-titik yang tak disentuh, pastikan balance. So kalau tengok penyelesaian dia dalam buku teks, dia berjaya sentuh 3. Okay, dia berjaya sentuh titik pertama, titik yang ke-4 dan titik yang ke-5. So that means ada lagi 3 titik yang tak berjaya disentuh. So kalau 3 ni dia odd, maksudnya mesti 2 titik tu berada satu side, 1 titik lagi dekat side yang sebelah lagi lah. Odd tak boleh buat apa-apa lah. Kalau dia even, boleh kita bagi sama banyak. 2 side sini, 2 side sana. Okay, tapi kalau 3, so ni yang nampak lah. 2 dekat side sini. 1 kat sini tak sentuh. 1 kat sini tak sentuh. Okay, ini yang side bawah sini. Side atas kat sini dia tak sentuh. Okay. So garis lurus penyuaian terbaik ni ramai juga yang WhatsApp cikgu tunjuk gambar graf masing-masing. So okey lah cikgu tengok. Mostly boleh melukis garis lurus penyuaian terbaik. Okay, so bila dah lukis garis lurus penyuaian terbaik, soalan kata apa lagi? B ya. Daripada graf,
Mana soalan ini? Daripada graf, hitung nilai R dan juga nilai S. Kita nak cari nilai R, kita nak cari nilai S. So cuba kita tengok persamaan kita. Okay, nak cari nilai R ni dengan S ni, dia tak larilah, biasanya dia mesti kena cari pintasan Y, kena cari kecerunan. Sebab dalam graf garis lurus ni, tu je. Pintasan Y, kecerunan. Mana tadi? Ni ni dia. Okay. So, R duduk kat mana? R duduknya di sini. So, R ni, dah hang lah. Sekejap. Yelah, dia dah masuk jam kedua ni, tadi dah ada 1 jam dengan form 5. So, masuk jam kedua ni dia nak mula hang lah tu. Okay. So R ni dia berkait rapat dengan pintasan Y. Kalau ni S ni dia mesti melibatkan kecerunan. So tengoklah yang paling senang, ikutlah mana-mana, tak kisah pun nak tengok kecerunan dulu ke, nak tengok pintasan Y dulu ke. So kalau tengok daripada graf, awak kena baca skala dia mesti daripada graf. Okay, soalan pun mention daripada graf. Ada yang pandai buat kira-kira tau, dia pandai kira guna persamaan ni. Dia guna persamaan, dia akan kira, dia akan masukkan nilai lah apa semua. Okay, itu kita tak nak. Okay, sebab memang soalan mention daripada graf. Maksudnya mesti tengok dekat graf kita. Jauh pula cari ni. Okay. Sorry dia dah mula slow. Apa you? Daripada nak gerak-gerakkan dia pun dia dah slow dah. Okay, daripada sorry. Tak apa. Tak apa. Slow and steady daripada graf. Jadi kita tengoklah graf kita, mana pintasan Y. Allahu Akbar. Tu dia. So kena pandai baca skala. Pintasan Y adalah di sini. Guna color apa? Color hijau ni ya. Color hijau ni. So ni pintasan Y. Pintasan Y ni kalau cikgu nampak macam 1.6 lah. Ya ke? So jawapan dia pun bagi 1.6. Okay. Kena baca skala betul-betul. So awak buat latihan pun mesti kena guna kertas graf. Okay. Tak boleh lukis atas kertas A4 kosong macam tu je, tak boleh. Mesti kena lukis kertas graf. So ini adalah 1.6. So tadi persamaan kita tadi P tolak 180 per K sama dengan negatif SK tambah R. So nilai R ni adalah nilai pintasan Y. Ada sebelah ni jawapan dia ada kat sini. See, pintasan Y adalah 1.6. Ni daripada graf kita. Pintasan Y 1.6. So R tu adalah 1.6. Kecerunan. Okay, jangan lupa kecerunan depan ni mesti negatif. Sebab dia adalah Y sama dengan M X. So X kita, paksi X tu adalah K. So M ni kecerunan ni adalah negatif S. Okay, kecerunan ni adalah negatif S. Tolong jangan abaikan negatif tersebut. Okay, M adalah negatif S. So nilai kecerunan kita nak cari mesti daripada 2 titik. Dan ambil 2 titik yang disentuh. Jangan ambil yang tak sentuh. Kalau tengok penyelesaian dalam buku teks ni, dia ambil negatif 4. Kat mana dia ambil tu?
Negatif 4 tolak 1.6. Mana tu? Oh, yang apa paling bawah tu. Oh ada, okay, sorry. Dia ambil titik yang paling bawah ni negatif 4, yes. Ya, dia ambil titik yang keempat, ini koordinat dia ialah 10 dengan negatif 4. Lepas tu dia ambil yang ni. Dia ambil dekat pintasan Y ni. Pintasan Y ni kan, maksudnya X dia adalah 0, Y dia adalah 1/6. So dia ambil titik hujung sini, dia ambil titik hujung sini, hujung ke hujung. Okay, sebab pintasan Y ni maksudnya of course lah menyentuh, garis lurus ni mesti menyentuh pintasan Y ni. So ini pun titik yang disentuh juga. So that's why dia dapat kecerunan tu negatif 4 ni, negatif 4 tolak dengan 1.6. Negatif 4 tolak 1.6. Lepas tu dia ambil 10 tolak dengan 0. Macam tu je lah. So mesti samakan dia dengan negatif S. So daripada situlah kita jumpa nilai S. So soalan ni very direct lah. Tak ada apa-apa, tak ada pusing-pusing pun. Boleh juga sebenarnya ya, kalau awak nak ambil mana-mana point di atas garis lurus penyuaian terbaik. Maksudnya cikgu selalu sebut sebelum ni, nak cari kecerunan, cari 2 titik yang disentuh. Okay, so kalau nak guna titik yang kelima dengan titik kedua ni pun boleh juga. Okay, titik kelima ni, titik kelima, 5 ke 6 ni. Jadi titik hujung ni lah, awak boleh guna titik hujung ni dengan pintasan Y boleh. Nak guna titik hujung ni dengan titik yang pertama ni pun boleh. Lepas tu boleh juga kalau awak rasa nak pilih mana-mana lah awak cari koordinat baru. Maksudnya awak rasa nak cari kat sini lah berapa. Lepas tu dengan nak cari kat sini lah berapa. Saja-saja. Kod lah. Banyak masa free kan. Maksudnya boleh juga awak nak cari satu titik kat sini dengan satu titik dekat sini. As long as biarlah tepatlah koordinat tu. Cari koordinat tu dengan tepat. So nak cakapnya tak semestinya pakai titik yang sedia ada. Awak boleh cari koordinat baru. Okay. Ada apa-apa soalan tak so far? Untuk hukum linear ni memang cikgu rasa pegang 4 step ni je lah. Cikgu? Ya, nak tanya soalan silakan. Saya tak ada banyak sangat soalan tentang chapter ni, cuma nak buat graf tu memang nak juga kata graf, memang nak bergeras juga nak kata graf. Ya, mesti. Sebab dia kata lukis. Itu masalahnya. Lain. Itu masalahnya. Masalahnya awak tak ada kertas graf, kena pergi beli. Kalau dalam exam dia bagi. Dekat market dia punya part material sekolah dia tutup. Dia buat garisan polis. Maksudnya apa tu? Kena tangguh lah tu buat latihan tu. Adakah itu maksudnya? Yang tu kena selesaikan sendirilah. Minta apa? Minta jiran-jiran terdekat tu hantarlah naik motor. Hantarlah 2-3 kertas graf. Okey, tengok dulu macam ni. Tak apalah, tu cikgu faham lah kalau mana-mana yang boleh siapa mesej cikgu dia nak order kat Shopee. So dia tanya cikgu, macam ni okey tak kertas graf ni? Macam okey. So basically pegang 4 step ni ya. Untuk hukum linear. Tak banyak masalah biasanya hukum linear ni. So masa ada lagi, 20 minit lagi ada. So tanyalah apa-apa nak tanya berkenaan hukum linear ni. Kok ada yang dah cuba buat latih diri 6.6 ke? Ada yang dah cuba buat latihan intensif ke? Ada apa-apa nak tanya sekarang? Boleh kawan-kawan tumpang sekali.
Tidak ada teman rajin gitu. Awak jangan tak tahu ramai rajin. Saya cakap diri saya bukan diri orang lain. Orang lain macam mana? Ada soalan tak? Tak ada. Kalau tak ada kita habis awal lah. Okey. Okey. Setakat ni boleh lah. Setakat ni boleh. Okay. Tak susah kan topik ni sebenarnya. Dia masalah biasanya dekat step pertama tu je. Dia tak tahu macam mana nak tukar. Dia selalu dekat situ. So kalau awak nak kata nak bagi terror lah kan, nak bagi terror yang ni, awak tengok je buku teks, awak ambil setiap soalan tu, tak kisahlah latihan intensif ke latih diri mana-mana, awak cuba step pertama je. Maksudnya janganlah pergi selesaikan semua soalan tu, semua graf awak nak lukis, tak payah. Awak cuba untuk step pertama tu, macam mana awak nak tukar kepada persamaan linear, tak linear kepada linear. Sebab cikgu yakin untuk buat jadual ataupun at least sampai step kedua lah. Awak praktis kat situ. Cari persamaan, tukar. Cari persamaan, tukar. Cari persamaan, tukar. Praktis yang tu. Lepas tu kalau awak dah rasa confident dengan yang tu, okey lah. Lepas tu baru pergi pada plot. Lepas tu baru buat kira-kira. Kira-kira belakang tu biasa tak ada masalah sangat. Selalu cikgu rasa yang first step tu je. Dia start dekat first step tu. Itulah. Kalau tak ada apa-apa kita boleh habis awal. Awak nak homework tak? Tak nak. Tak nak, tapi lagi bagus kan sebab apa untuk macam praktis lah. Itulah. Kadang berapa masa sekarang ni ingat. Homeworknya ialah latihan intensif 1, 2, 3, 4, 5. Aku tak minta. Bahagian tukar persamaan saja. Cikgu, exam akan banyak keluar ni tak? Yes, memang akan keluar soalan panjang 10 markah. Wash, banyak Yes, dia bahagian soalan 10 markah. That's why lah jalan kira dia panjang. Tukar persamaan, bina jadual, lepas tu plot, lepas tu kira-kira lagi. So yes, dia soalan wajib keluar lah. Kalau satu salah, semua salah lah ni. Not necessarily sebab tengok juga kadang-kadang dia ada markah follow through. Follow through ni maksudnya kalau awak dah ada, dia akan tengok step-step bawah tu berdasarkan kira-kira awak yang ke atas. Dia tak semestinya kalau salah satu, semua salah, tak semestinya lah. Kita kena tengok pemarkahan dia juga macam mana. Kalau dia ada peruntukan follow through tu, awak masih boleh dapat markah. Kalau step 1 dah salah semua lah kot. Tu cikgu kata tak semestinya. Sebab kesian kan kalau dah tersalah kat satu tu, lepas tu kira-kira kat bawah semua betul. Biasanya pemarkahan marking scheme dia akan ada ni. Dia akan ada satu istilah follow through. Cuma awak tak akan dapat markah penuh lah. Confirm lah tak dapat. Kalau 10 markah, confirm lah tak dapat 10 markah. Kalau step pertama tu dah salah. Tapi possible lagi untuk kutip at least 5-6 markah. No, actually topik ni senang sebenarnya. Kena pandai tukar tu je. Pandai tukar dan insyaAllah boleh buat jadual, boleh plot. Cikgu dah kalau apa memang soalan akan sebut lukis garis lurus penyuaian terbaik. Yes, ya. Yeah. Oh, kalau contoh dia tak sebut maksudnya semua titik kena lah. Contoh Tak. Macam mana? Apa soalannya? Memang dia akan sebut garis lurus. Possible je kalau ditulis apa? Lukis garis lurus penyuaian terbaik. Tiba-tiba semua titik kena. Possible je. Oh, tak maksud saya contoh kalau dia tak sebut tapi sebenarnya ada. Ada yang tu. Dia tak sebut garis lurus penyuaian terbaik tu. Tapi ada titik yang tak kena. Maksudnya? Oh, maksudnya dia kata lukis garis lurus macam tu. Ke? Dia buat apa? Dia macam dia tak sebut. So far memang dia akan tulis macam tu. Lukis garis lurus penyuaian terbaik. So awak nampak je yang tu, awak tahu ini hukum linear. Awak tahu itu daripada topik hukum linear.
Tapi dia possible. Dia boleh jadi semua titik sentuh. Dia boleh jadi ada titik yang tak sentuh. Macam tu. Cikgu, Ya. saya nak tanya balik apa yang cikgu tadi. Cikgu kata nombor 1 first step tu yang susah Bukanlah susah. Biasanya students rasa susah. Oh. Dia stuck dekat situ jadi dia tak boleh buat yang bawah-bawah tu. Okey, saya tukar ayat saya. Kebanyakan orang dia stuck nombor first step ni kan. So secara totally ke ataupun semua sekali akan start kat nombor 1 ataupun dia akan start kat nombor-nombor step-step lain? Oh, ada juga. Ada. Oh, ada juga. Ada juga. Ya Allah. Depends lah masing-masing kan dia. Step pertama tu dah cantik dah, step kedua cantik dah, tiba-tiba garis lurus penyuaian dia yang tak cantik. Macam tu lah. Ya Itu Allah. secara general lah kebiasaannya. Kalau cikgu ajar sebelum-sebelum ni, dia memang start dekat step pertama. Kalau cikgu bantu dia dekat step pertama tu, bawah-bawah tu dia boleh buat. Macam tu. Tapi ada juga step pertama okey, tiba-tiba start dekat step ketiga. Macam tu lah. Okay. Kalau siapa-siapa yang nak left dulu tak ada masalah boleh. Nak leave meeting, kita tinggal lah apa-apa nak clear awak punya mind. Yes, siapa tu? Liana? Ya. Cikgu rakaman meet ni nanti cikgu hantar kat WhatsApp ni? Tak, meet ni semua cikgu tak hantar, semua cikgu upload kat YouTube je. Oh. Sebab kalau nak hantar besar kan nanti awak nak save. Ada yang nak ke? Nak hantar kat WhatsApp ke? Oh, dah dapat Okay, Nancy. Sama-sama. Alia, sama-sama. Kas. So, cikgu memang akan upload kat YouTube sebab cikgu rasa lebih mudah akses kot kalau kat situ. Ke korang rasa macam mana? Apa itu? Tak, cikgu rasa compared to cikgu send dekat WhatsApp korang takut makan storage korang kan. So normally cikgu upload kat YouTube je lah. So anytime awak boleh tengok kat situ. Okay. Cikgu, latihan yang cikgu bagi hari Isnin tu, cikgu bagi jawapan nanti? Nak jawapan boleh? Cikgu boleh bagi nanti? Cikgu share kat grup kan? Okay, boleh. Okay, terima cikgu. Okay, sama-sama. Kalau ada tak ada apa-apa boleh ni lah. Cikgu. Boleh berehat lah. Ya. Siapa tu? Cikgu, kerja cikgu yang bagi tu saya tak siap lagi cikgu. So ambil masa tak apa. So cikgu pun tak ada letak ni Cikgu tak ada letak deadline lah. So siapa siap hantar je. Siapa siap memang hantar. kerja cikgu yang bagi tu memang banyak. So saya tak sempat nak buat lagi. Cikgu bagi banyak ke? Tak, saya yang tangguhkan. Sebab tu lah cikgu. So saya siap lah. Tapi lambat lah lagi cikgu. Alright, okay. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Cikgu, tadi latihan muka surat berapa cikgu? Okay, latihan tadi cikgu gurau je Cikgu kata 1, 2, 3, 4, 5 tu kan awak tengok betul-betul pengsan awak. Ingatkan betul kena buat. Pengsan kalau awak tengok muka surat 168. Tapi macam itulah nanti cikgu pilih betul-betul, cikgu bagi tahu dekat grup yang mana nak kena buat Oh, okey. Cikgu. Okey. Okay, so cikgu end meeting Terima kasih semua. Bye.